salam sejahtera. Assalamualaikum. So today we gonna talk about batik. Batik ialah sejenis produk kraft tangan dihasilkan melalui proses menerap lilin dan mencerut kain. Batik sememangnya terkenal di gugusan kepulauan Melayu seperti Indonesia, Brunei, Singapura dan Malaysia. Seni batik telah dicipta dan diubah dengan memasukkan unsur-unsur seni yang indah dan menarik. Kebiasaannya, fabrik yang digunakan adalah kain kapas, sutera, linen dan sebagainya. Batik ni sebenarnya berasal daripada Kepulauan Jawa, Indonesia. Ini dibuktikan melalui lawatan Abdullah Munshi ke Kelantan. Semasa beliau mengunjungi Istana Kelantan, beliau mendapati orang Kelantan dari golongan atasan seperti raja dan golongan pembesar telah pun memakai kain bercorak batik yang dibawa daripada Indonesia. Perusahaan batik yang ada kini majoritinya adalah perusahaan tradisional yang diwarisi dari satu generasi ke satu generasi yang lain. Contohnya, Samasa Batik merupakan perusahaan batik yang terbesar dan terkenal di negeri Kelantan sehingga ke hari ini. Oleh itu, marilah kita sama-sama menyaksikan cara-cara pembuatan batik dengan lebih mendalam. Seterusnya, proses pembuatan batik cantik atau batik lukis. Yang pertama, menyediakan kain putih dan kain tersebut mestilah diregangkan terlebih dahulu. Kemudian, desain dilakar menggunakan pensel. Seterusnya, proses mencanting batik yang memerlukan pekerja yang mahir kerana proses ini menggunakan lilin panas. Selepas itu, proses mewarna batik. Proses ni memerlukan kreativiti yang tinggi untuk menghasilkan kombinasi warna yang sesuai. Setelah mewarna, proses mematikan warna batik tadi dengan merendamkan kain dalam tercair sodium sedikit. Batik lukis sangat berbeza dengan batik printing, di mana kalau batik printing warna tak perlu dimatikan dengan cecair tadi, tapi kalau batik lukis kena warna tadi mestilah dimatikan terlebih dahulu. Selepas itu, proses merebus kain tersebut dengan air panas. Proses ini bertujuan untuk menghilangkan lilin semasa kita mencanting batik tadi. Setelah kain batik tadi direbus, kain batik tadi mestilah dibasuh sekali lagi untuk membuang kesan lilin yang tertanggal di atas kain tersebut. Akhir sekali, kain yang sudah dibasuh tadi boleh dijemur dan setelah ianya kering, kain tersebut boleh disetrika dan kain batik siap sepenuhnya. Seterusnya, kita beralih kepada peralatan yang diperlukan dalam pembuatan batik lukis. Peralatan yang pertama ialah canting. Canting merupakan sebuah alat yang diperbuat daripada tembaga dan pemegangnya diperbuat daripada kayu. Di hujung depan canting tersebut ada satu saluran untuk lilin cair keluar bagi mencorakkan kain. Fungsi canting adalah untuk mencedok lilin yang panas. Ianya bertindak sebagai bahan penutup atau pelindung terhadap redapan warna atau sempadan untuk mengasingkan warna di atas kain. Peralatan seterusnya ialah berus, bekas warna, pemidang, periuk, kuali dan dapur. Manakala bahan yang diperlukan dalam pembuatan batik lukis ialah kain putih sama ada material sutera, kapas, rayon atau fuji, kemudian campuran lilin, bahan pewarna, bahan pemati warna dan debu soda. Seterusnya, saya sambung pula dengan motif dan elemen yang terdapat dalam batik Kelantan. Sebelum itu, apakah itu motif? Motif adalah corak-corak hiasan yang digunakan dalam proses melukis atau menerap batik. Bentuk-bentuk motif batik dihasilkan dalam dua bentuk utama, iaitu motif organik dan juga motif geometrik. Motif organik adalah berunsurkan alam semula jadi seperti awan larat, tumbuh-tumbuhan, bunga-bungaan dan juga haiwan. Batik Kelantan umpamanya merupakan batik yang banyak mengemukakan motif-motif alam semula jadi seperti bunga-bungaan dan juga tumbuh-tumbuhan. Batik Kelantan menggunakan motif tumbuh-tumbuhan dan juga bunga dan jarang menggunakan motif makhluk hidup seperti manusia dan juga haiwan adalah selaras dengan larangan dalam Islam
menggunakan imej haiwan sebagai hiasan. Asal penghasilan batik di Malaysia agak sukar untuk diketahui. Walau bagaimanapun, beberapa artifak sejarah wujud mengatakan bahawa pengaruh batik di Malaysia banyak dipengaruhi oleh batik Jambi di Jawa. Menurut Muzium Sejarah Budaya di Oslo, ia diketahui dengan pasti bahawa Jawa banyak mempengaruhi pembuatan batik Malaysia secara teknikalnya dan juga dalam penghasilan corak. Pada peringkat awal, masyarakat Melayu Malaysia menggunakan blok kayu bagi menghasilkan tekstil menyerupai batik. Pada penghujung 1920-an, pengusaha batik Jawa memperkenalkan kaedah baru iaitu menggunakan lilin dan blok tembaga ke bahagian pantai timur Malaysia. Penghasilan batik lukisan tangan di Malaysia pada hari ini mempunyai kaitan dengan batik tulis Jawa. Batik Kelantan ialah salah satu seni inovatif fashion yang masih mengekalkan nilai tradisional dan mengikut trend semasa menerusi beberapa koleksi fashion moden yang kini kebanyakannya menggunakan motif bunga. Pada zaman sekarang, motif yang terkenal adalah motif ketam guri yang mana ia terus menjadi identiti batik Kelantan buat masa sekarang. Mempunyai nilai estetik yang tersendiri, bukan sahaja sesuai untuk pakaian, malah untuk kemasan halus seperti produk hiasan dalaman seperti cushion, lansir dan sebagainya. Kak Anu ni first kita lah. Dia Kak Anu ni lebih ke batik lukis. Dia ada juga batik cok. Batik cok. Ya. Lepas tu satu lagi screen. Screen tu Kak Anu buat tapi kita upah orang lah. Kita hanya kita upah screen, lepas tu balik kalah rumah lah. Gano? Ada. Hanya pemerhatian je lah kena lebih. Jadi kita akan royak tukar lukis tu. Jadi dia akan buat lah apa kita nak. Dia memang beza. Dia biasa gini. Kalau Kelantan kita ni mana dia tradisional sikit lah. Lepas tu dia lebih ke bunga. Kalau lah batik Terengganu, kalau Kak Nak duk hati, dia abstrak. Cantik. Lepas tu lukis. Okey. Ialah cantik tu lukis tak? Kalah. Color, okey. Lepas tu siap kita mati kalah dia tu. Lepas mati kalah, rebus. Mana kita masuk ubat dia dulu. Ubat silikit kita panggil. Kita mati kalah. Lepas tu lepas pada sehari tu kita rebus pula. Dengan kita kena mati kalah tu macam masa dia tu lebih pada 4 jam. Dia tak boleh kata lepas-lepas kita mesej, kita mati kalah, kita ambil basuh ke pulang tu tak boleh. Dia kena ada masa je lah. Biasanya 4 jam lah kata. Sama sehari pun siap. Kalau saya kata lah awak start buat ni pagi tu katalah sebentar je dalam setengah jam ke apa tu siap lah ngalah. Lepas tu dia kering dulu, kena kering, kita mati. Kita mati kalah, masuk mati ni kita masuk ubat untuk mati kalah. Nak bagi dia kekal lah. Lekat. Tu runtuh. Jejak. Dia gini, boleh jual, hanya kain tu kena kain harga murah. Kalau untung kecil tak apa, asal aku banyak. Dan 200 mahal dah tu. Nak batik asli dia kebanyakan batik ni memang banyak daripada Kelantan. Sebab yang gitulah kalau kita Terengganu kata lega ni nak kenal batik kena di Terengganu lah. Kalau kita di Kota Baru, di pasar Siti Khatijah ke Bazar Bulu Kubu memang Kelantan belakang lah kain ni. Kain Kelantan awak boleh tengok tu memang daripada design, tapi kita pergi banyak ke bunga saja. Kalau di Terengganu dia Kelantan kita memang tak ada lagi dengan bunga.